Okay, kita masuk topik baru hari ni. Bab baru, bab 2, quadratic functions. Alright, dalam topik ni dia akan ada 3 sections. 3 section divided into 3 section. First one, quadratic equation and inequalities. Itu yang kita akan start hari ni. Quadratic equation and inequalities. Kemudian kita ada types of roots. Type of roots of quadratic equations. Okay, dalam topik ni, roots ni kita akan lebih detail. Apa roots yang ada. Dan roots of quadratic equation ni kena faham betul-betul. Sebab nanti bila masuk dalam pra-universiti ni, kita akan belajar roots, jenis-jenis roots yang kita tidak belajar waktu SPM. Okay, kita akan belajar tentang roots real number saja. Real number saja. Tapi dalam topik pra-universiti nanti, insya-Allah kita juga akan cover pra-universiti bukan SPM akan cover imaginary roots. Kita tak belajar imaginary roots untuk SPM. So belajar tentang roots yang real roots. Kemudian kita juga akan belajar quadratic functions. Okay, kita go to the first section dulu, quadratic equation and inequalities. Okay, quadratic expression dulu sebelum kita nak tengok quadratic inequalities, equation and expression, kena faham dulu apa itu quadratic expression. Perkataan quadratic tu kita kena faham. Maksud dia ada x ataupun any unknowns yang berkuasa 2. Cuba tengok sini x kuasa 2. X kuasa 2, X kuasa 1 dan X kuasa 0. Okay. Bentuknya AX kuasa 2 ataupun biasanya kita tulis macam ni lah. X kuasa 2 tambah BX tambah C. Disebabkan ini X, dia bermakna X kuasa 1. Sebab X kuasa 1 ni kita tidak perlu tulis dia punya kuasa. Okay. Dan X kuasa 0 pula bersama dengan 1. Jadi C darab dengan X kuasa 0 bersama dengan C. Jadi ini yang biasa kita tengok. Yang nombor 2 ni yang biasa kita tengok. Ini yang kita biasa tengok. So apabila kita jumpa bentuk expression macam ni yang ada X kuasa 2, ada X kuasa 1, ada X kuasa 0, itulah dia quadratic expression. Kalau ada dalam bentuk lain tu, ia bukan expression. Kalau ada satu pun, katakanlah kita ada AX kuasa 2 kemudian tambah 1 per X. Ini bukan lagi quadratic expression. Quadratic expression dia ada kuasa 2, kuasa 1 dengan kuasa 0. Kalau dia tak ada X kuasa 2, contohnya katakanlah ada BX tambah C. BX tambah C ini sebenarnya kita panggil sebagai linear expression. Bukan quadratic expression. Dan kalau ada X kuasa 3 pula, ini kita panggil polynomial. Alright. So, kita punya scope sekarang ni tentang quadratic expression. Dan ini dia pengertian quadratic expression. And by the way, kalaulah kita ada expression begitu, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kemudian kita ada bersamaan kosong. Ini kita panggil sebagai quadratic equation. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada equal sign situ. Dia ada equal sign. Kalau tak ada equal sign, kita panggil dia expression saja. Macam ini lah. Okay. Macam ini. Kalau dia ada macam ni pula, AX kuasa 2 tambah BX tambah C lebih daripada kosong atau kurang daripada kosong, ini kita panggil sebagai quadratic inequality. Quadratic inequality. Dan sekiranya kita ada bentuk macam ni, fx bersama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kita panggil ni sebagai quadratic function. Okay, Syafiq? Alright. Teruskan. Okay. Method to solve quadratic equations. Okay, kalau kita ada quadratic equation, kita nak menyelesaikan quadratic equation, ada 3 cara. Quadratic equation dia macam ni lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C bersama dengan kosong. Kalau kita nak selesaikan,
Bila kata kita to solve quadratic equation, bermakna kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Ada 3 cara yang, ada lebih sebenarnya. Tapi 3 cara yang kita akan belajar. Satu tu kita dah belajar dah, factorization. Okay? Factorization kita dah belajar dah. Dan saya ada dedicate satu session dengan Syafi tentang factorization. Making sure that Syafi betul-betul boleh buat factorization. So I hope Syafi masih boleh buat factorization tanpa menggunakan calculator. Penting ni, skill ni sangat penting. Nombor 2, completing the square. Completing the square ni satu topik yang agak mengelirukan dan ramai student tak boleh faham completing the square. Okay. Factorization mana ramai ada masalah dah. Completing the square lagi susah. Lagi mengelirukan. Dan yang ketiganya, kita guna quadratic formula. Quadratic formula ni yang ada negative b tambah tolak square root b kuasa 2 tolak 4ac bahagi 2a. Okay. Dan quadratic formula ni dia derive daripada completing the square. Daripada completing the square kita boleh buat quadratic formula. Dalam topik ini kita cover 2 ni saja tau. Sebab factorization ni saya anggap semua orang boleh buat dah. Okay. Factorization Syafi dah boleh buat. So kita tak cover factorization. Kita akan menggunakan factorization dalam kerja kita. Okay. Tapi untuk seterusnya kita akan fokus 2 ni. Completing the square dengan usage of quadratic formula untuk menyelesaikan quadratic equation. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada ya. Okay, first factorization. Saya cover sekali lalu sajalah. Okay, factorization ni ada pelbagai-bagai jenis pula. Ada yang jenis mudah, easy ones. Easy one ni when x is equal to 0. Contohnya ni lah. X kuasa 2 tolak 5x bersamaan 0. Jadi mudah sangat kita nak factorize kan. Kita factorizekan dia jadi macam mana? Kita bawa keluarkan saja dia punya faktor sepunya dia, common factor, which is x. Kemudian x tolak 5 bersamaan 0. Dari sini kita boleh selesaikan dah x bersamaan 0 dan x bersamaan 5. Itu contoh lah. Ini yang easy ones factorization ni. Okay, nombor 2, moderately easy ones. Dia tak sesenang yang macam jenis yang pertama tu. Dan ini yang moderately easy, tapi easy jugalah. Ini when the expression is made of a pair of conjugates. Remember conjugates, Syafi? Ingat lagi? Okay, good. Macam ni contohnya. X kuasa 2 tolak 4. Kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, kita boleh tukarkan bentuk conjugate pair iaitu X tolak 2 dan X tambah 2. Bersamaan 0. So, dari sini kita boleh solve the quadratic equation. X bersama dengan 2, X bersama dengan negatif 2. Macam itu cara dia. Okay. Dan kemudian factorable ones. Benda yang tak susah, tak mudah sangat. Okay. Benda yang boleh difactorize seperti yang macam kita pernah buat sebelum ni lah. Dan ini of course boleh factorize. Kita bubuh 2 kurungan sama dengan 0, kita bubuh x ini, kita cari sum of root dia 12. Sum of root 12 kemungkinan 6 dengan 2 lah. Saya letak 6 dengan 2. Sum of root dia negatif. Negatif bermakna salah satu dia negatif iaitu negatif 6. Ini tak campur 2. Jadi ini dia factorization dia. So dari sini kita tahu x bersama dengan 6 ataupun x bersama dengan negatif 2. Itu cara kita solve dengan factorization. Yang keempat pula, perfect square ones. Okay, perfect square ni saya nak fokus sebab tu dia warna biru. Perfect square ni macam inilah. Macam ni, kenapa dinamakan perfect square? Sebab kita boleh tulis x tambah 2 kuasa 2 bersamaan 0. Kalau kita factorizekan, kita akan dapat macam ni. Ataupun kita mungkin tulis macam ni lah. 2x tambah 2. Jadi dua-dua ni pun expression ni sama. Okay. Cubalah kita factorize. Memang akan dapat x tambah 2, x tambah 2. So ini yang dikatakan sebagai perfect square. Perfect square ni ada signifikannya apabila kita buat completing the square nanti. So take note. Ini perfect square example. So dari sini kita dapati dia punya roots dia
Penyelesaian dia hanya X bersama dengan T2 saja. Ada satu saja penyelesaian. Dia tak ada dua Macam contoh 1, 2 dan 3 tu dia ada dua penyelesaian. Tapi perfect square ni ada satu saja penyelesaian dia. Satu saja. Okay? Boleh faham tu perfect square ni? Boleh. Alright. Next, nombor 5, the difficult ones. Ini yang memang susah. Dan dia sangat susah untuk kita buat factorization. Selalunya kita tak buat factorization lah untuk yang contoh sebeginilah. Yang ni memang tak boleh buat factorization. Kalau cuba buat factorization, kita tak akan jumpa punya roots dia. Bolehlah kita cuba. Memang tak jumpa punya roots dia. Alright. Buat masa ni mungkin Syafiq tak nampak lagi kenapa dia tak boleh buat factorization now. Mungkin tak nampak lagi. Sebenarnya boleh tapi susah sangat. Tak payah try. Selalunya kita akan guna completing the square ataupun quadratic formula untuk menyelesaikan quadratic equation yang sebegini. Dan yang terakhir sekali okey, yang nombor 5 ni yang tak boleh nak factorize. Nombor 6 pun langsung. Dia tak ada with no real roots, tidak ada roots pun. Contohnya yang ni memang tak ada roots. Cubalah buat guna calculator, memang tak ada. Yang ada hanya imaginary root saja ada. Imaginary roots. Yang ni kita tak belajar dalam SPM, kita belajar dalam peringkat pra-university. Okey, ada apa-apa nak tanya sini? Ya, kan. Tak ada. Alright. Let's try. Imaginary word tu memang untuk universiti je. Apa dia? Imaginary root tu kita belajar waktu pada universiti Ni waktu pra-university. Pra-university saja, kita tak belajar sekarang. Okey. Kita belajar pasal real root saja. Yang no real roots ni dia macam ni lah. Kalau kita ada paksi X kat sini kan, dia punya curve dia kat sini ataupun kat bawah ni. Dia tak menyentuh paksi X pun. Dia tak sentuh paksi X. So dia tak ada roots. Okey, ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Alright, kita nak cover something serious now, completing the square. Okay. Saya nak bawa balik quadratic equation yang kita guna sebentar tadi. Saya nak pinjam balik warna biru tu. Yang ni. Okay. Sebab ini dia perfect square. Tengok X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 bersama dengan kosong. Cuba kita factorizekan dia. Okay. X kuasa 2 jadi X darab dengan X lah. Okay. 4. Macam mana kita nak dapat 4? Okey. 4 ni boleh jadi 4 darab 1. 1 darab 4. Ataupun 2 darab 2. Okey. Dalam contoh ni dia adalah 2 darab 2. Sebab apa? Okey. Sebab kita nak dapatkan pula 4 kat sini. 4 kat sini kita kena campurkan 2 root tu. Okey. Maknanya kita kena campurkan 2x dengan 2x akan jadi 4x. Alright. Dan kemudian tanda dia negatif ke positif? Kedua-duanya positif. Okey. Jadi kalau kita kembangkan kita dapat x kuasa 2 tambah 2x tambah 2x tambah 4. Jadi x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 bersama dengan kosong. Okey Syafiq? Okey, jadi kita dapat balik pada equation yang sama. Tapi kita tengok dua linear expression ni, ini dua-dua ni linear expression. Dua-duanya exactly the same. Dua-duanya pun x campur 2. Betul tak Syafiq? Betul. Betul tak? Dua-dua punya x campur 2. Bermakna kalau dua-duanya pun sama expressionnya, jadi kita boleh tulis x tambah 2 kuasa 2. Yang ni yang kita panggil sebagai perfect square. Okey Syafiq? Okey. Alright.
Ini perfect square. Tetapi kalaulah kita dapat satu lagi equation yang berbeza. But if kita diberi satu lagi quadratic equation, x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 bersamaan kosong. Alright. Okay. Yang ini boleh tak kita factorize? Kita cuba tengok Boleh tak? Okay. X kuasa 2 bagi x dengan x lah. Kemudian 2 ni macam mana? Sudah tentulah 2 dengan 1 saja. Mana ada lain lagi dah kan? Jadi, kita ada positif dua-duanya. Sini positif, situ pun positif. So, 2 darab dengan 1 jadi 2. Okay. So, kita tulislah campur 2. Campur 2, campur 1. Cuba kita kembangkan balik. Kita dapat apa? X kuasa 2 tambah x tambah 2x tambah 2 bersamaan kosong. So, dapat apa? X kuasa 2 tambah 3x tambah 2 bersamaan kosong. Ada perbezaan. Tak sama. 3x dengan 4x. Tak sama. Okay. Kita tak boleh nak factorize dia. Memang tak boleh nak factorize dia. Kalau boleh factorize pun dia tersangat-sangat sukar. Dia tersangat-sangat sukar. So inilah dia cabaran kepada factorization. Kita tak boleh nak buat factorization macam ni. Tetapi dia ada satu cara dia. Kita boleh guna completing the square untuk menyelesaikan quadratic equation ni. Dari apa yang kita perlu buat, kita force. Saya tuliskan balik. Force it. Kita paksa dia force it to have a perfect square. A square format. Kita tukarkan dia. Kita force it to be. Kita dah tahu dah sebelum ni, kalau expression ini kita boleh dapat kita boleh dapat perfect square. Jadi kita tukarkan supaya dia jadi sama macam tu. Okey? Maknanya apa? Maknanya kita kena tambah 2. Kita tambah 2 supaya dia jadi 4. Tapi kalau kita tambah 2 kat situ, belah kanan pun kena tambah 2 juga. Faham tak? Belah kanan pun tambah 2. Ataupun kita macam ni, kita begin with kita tolak 2 dulu. Okay, ini cara yang propernya. Kita tolak 2 kat situ. So kita dapat x kuasa 2 tambah 4x. Okey, 2 tolak 2 jadi kosong. Bersamaan dengan kosong tolak 2 jadi tolak 2. Okey? Tetapi di dalam tu saya kosongkan sebab saya nak bubuh, saya nak tambah 4. Sebab saya nak paksa dia jadi perfect square. Kalau belah kiri kita tambah 4, belah kanan pun kena tambah 4. Boleh faham, Syafiq? Ya. Alright. So, sekarang sebelah kiri ni kita dah boleh jadi perfect square. Kita boleh jadi perfect square dah. Sebab kita dah tahu x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 ni bersamaan dengan x tambah 2 square. Jadi kita tulislah. Inilah x tambah 2 square. Okey, belah kiri dapat perfect square. Belah kanan ni pula tolak 2 tambah 4 bersama dengan 2 lah. 4 tolak 2 jadi 2 kan? Alright. Okay, jadi inilah dikatakan sebagai perfect square. Okay. Inilah dia perfect square. Tapi kerja kita belum habis lagi. Ini perfect square. Sebab tu nama dia completing the square. Completing the square maknanya kita tukar dia jadi perfect square. Alright. So, macam mana cara kita nak selesaikan masalah ni? Okay. Jadi, kita perlu punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okay. So, punca kuasa 2 kan sebelah kiri. Sebelah kiri ni punca kuasa 2 dah tentulah dia akan jadi x tambah 2. Betul tak, Syafiq? X kuasa 2 square. Punca kuasa 2 kan jadi x tambah 2 lah kan? Dan di sebelah kanan ni square root of 2. Punca kuasa 2 bagi x boleh jadi ada 2 value. Satu iaitu
tambah 2, satu lagi negatif 2. Boleh faham tak ni? Boleh. Remember, bila ada square root of a number saja, dia boleh jadi 2 value. Contoh macam square root of 4. Punca kuasa 2, 4 boleh jadi 2. Boleh jadi negatif 2. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 2 sama dengan 4. Negatif 2 kuasa 2 pun 4 juga. Faham tak? Sebab itulah punca kuasa 2, 4 ni boleh jadi 2, boleh jadi negatif 2. Alright. So, begitulah juga dengan completing the square. Bila kita punca kuasa 2 bagi 2, kita akan dapat sama ada plus atau minus square root 2. Jadi untuk selesaikan masalah ni, kita tolak 2 kedua-dua belah. Tolak 2 sebab kita nak buang ni 2 ni. So belah kiri kita akan dapat x saja. Jadi x bersama dengan berapa? X bersamaan dengan tolak 2 tambah tolak square root 2. Ataupun kita kata sebagai x ni adalah bersamaan tolak 2 tambah square root 2 atau ini English So or lah. Or x equal to negative 2 minus square root 2. Okay? Okay, kita boleh guna kalkulator dah sekarang ni untuk mencari nilai exact value ni dia. Alright. Negative 2 plus square root of 2. Okay. Negative 0.5858. X bersama dengan negative 0.5858. Or, tengok satu lagi value dia. Negative 2 minus square root of 2. So, negative 3.4142. Negatif 3.4142. Jadi ini dia penyelesaian kepada kepada x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 bersama dengan kosong. Okey? Dengan cara completing the square. Okey, itulah sebabnya kenapa kita tak boleh langsung inilah sebabnya kenapa kita tak boleh langsung buat factorization. Kalau kita nak buat factorization, dia jadi macam ni tau. X kemudian tambah 0, tak cukup ruang. Tambah 0.5858. Ini pula x tambah 3.4142. Mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat factorization kalau nombor perpuluhan panjang-panjang? Okey. Jadi sebab itulah kita perlukan completing the square. Ada apa-apa nak tanya, Syafiq? Tak ada. Okey. Selepas ini ada latihan kot. Sekejap Ada latihan ke terus? Ada example, ada contoh. Belum latihan lagi. Example 1. Okey, example 1 ambil daripada buku teks. Solve the following equation by using completing the square method. Okay, watch this carefully. Watch this carefully. Sebab nanti Syafiq kena buat ni nanti tau. Kena buat latihan ni nanti. Dan perlu bagi proficient dalam completing the square. Soalan A. X kuasa 2 tambah 4x tolak 7 bersama dengan kosong. Ingat step dia. Step pertama, kita nak buang negatif 7 tu. Jadi kita tambah 7. Tambah 7. Kiri dan kanan. Supaya kita akan dapat x kuasa 2 tambah 4x. Kemudian hilang 7 tu. Jadi 7. Okey? Okey. Tetapi kita kena tambah satu nilai di sini. Nilai tu berapa? Itu yang kita jadi cabaran tu. Nilai dia berapa? Seperti contoh yang kita buat tadi, dia senang. Sebab apa? Sebab kita dah pun ada contoh perfect square kat sini.
Okay. Kita dah ada contoh perfect square. Dah diberi pun. Tetapi di sini kita tidak ada perfect square punya contoh. Jadi macam mana kita nak cari? Okay. Ada method dia tau. Saya nak tulis dekat sebelah kanan atas. Macam ni tau. Completing square ni kita nak tukarkan dia jadi something like this. X tambah K square. Kalau kita kembangkan, dia akan jadi, ini generic punya completing perfect square format. X tambah K kuasa 2. Perkali pada X mesti 1. Tak boleh nombor lain, mesti 1. So, 1 situlah. X, 1X, 1.x saja. Kalau kita kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2K tambah K kuasa 2. Okay. Bermakna nilai A, kita ingat lagi format quadratic expression, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. Nilai A dia kat sini, A bersama dengan 1. Ni sorry, ini ada X ni, 2KX. Dan nilai B pula apa? B sama dengan 2K. Dan nilai C adalah K kuasa 2. Nampak tak, Syafiq? Nampak. Okay. So, B bersama dengan 2K. C pula, okay. C ni K kuasa 2. Kita nak derive C ni daripada B. Okay. Jadi, kita nak jadikan jadi K kuasa 2. Kita nak jadikan dia K kuasa 2. Tapi kita cuba cari satu langkah macam mana kita nak gantikan dengan B. Kita buat macam ni. Kita ambil 2K tu balik. 2K ni B tau. 2K ni B. 2K tu balik. Kita bagi 2, kita kuasa 2. Dia akan jadi K kuasa 2, betul tak? Kalau 2K bagi 2, kuasa 2 akan dapat K kuasa 2. Betul. Betul kan? So, kita dapat sama macam ni kan? K kuasa 2 kat atas tu. Bermakna C ni sebenarnya apa? C ni sebenarnya ialah B kuasa 2 B per 2 kuasa 2. Jadi, ini dia formula yang kita nak letakkan pada nilai C untuk kita tukarkan kepada bentuk perfect square. Okey, boleh faham tak, Syafiq? Pening sikit lah, saya tak faham sangat. Pening okey. Macam ni tau. Kita sekarang nak cari nilai untuk kita letak dalam kotak hijau tu, faham tak? Tadi kita nak bubuh nombor apa, kita tak tahu lagi tau. Macam mana kita nak tukarkan pada bentuk perfect square? Itu yang kita tengah cari ni. Okey? Kita kena cari apa benda kita nak masukkan. So, cara dia sekarang ni saya nak cari dia punya formula. Ini dia formula dia. C adalah bersamaan dengan B per 2 kuasa 2. Kita dah pun membuktikan B adalah 2K dan C adalah K kuasa 2. K kuasa 2 ni sebenarnya ialah 2K per 2 kuasa 2. 2K ni kita dapat daripada B. Jadi bersamalah B per 2 kuasa 2. Di sini kita dapat formula tu. Boleh tak? Kayaknya kalau isi kat situ jadi 4X per 2 lah kuasa 2. 4, bukan 4X. 4 saja. Okay, macam ni kan. Dekat contoh yang ini, A bersama dengan 1. B bersama dengan 4. Betul tak? Jadi C ialah B per 2 kuasa 2. Jadi apa dia? Jadi B apa? B adalah 4. B kuasa 2, kuasa 2. 4 per 2 kuasa 2. Iaitu 2 kuasa 2 bersama dengan 4. Itu nilai C kita letak. Kita letak sini 4. Okey, faham. Faham Jadi belah kanan pun kena tambah 4 jugalah. Boleh faham? Okey, faham. Okey. Nanti Syafiq kena buat semua ni nanti bila dalam latihan dia. Alright. Sekarang baru kita boleh buat dia dalam bentuk completing the square. Sebab ekspresi yang kita baru saja buat ni boleh jadi X tambah 2 kuasa 2. Dan ini bersama dengan 7 tambah 4 iaitu 11. Dan kemudian langkah seterusnya kita punca kuasa 2 kan. Kedua-duanya. So kita akan dapat belah kiri X tambah 2 lah. Sebab X tambah 2 kuasa 2. Punca kuasa 2 bersama dengan X tambah 2. Betul tak? Dan sebelah kanan ni pula ialah plus minus. Punca kuasa 2 bagi 11. Alright? Okay, kita nak solve for X. Kita nak cari nilai X. Jadi kita kena tolak 2. Tolak 2.
So, dia punya jawapan dia, X ialah bersama dengan tolak 2 tambah tolak punca kuasa 2 11. Okey? Okay, faham. Ataupun kita sebut solat X bersama dengan tolak 2 tambah root 11 or X equal to negative 2 minus root 11. Okey? Ya. Okay, kita boleh guna kalkulator lah untuk cari nilai yang sebenarnya. Tapi saya tak mau buat lah. Okay. Alright Saya biar macam tu saja dah okey dah. Kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B ni dia ada sedikit cabaran. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 bersamaan kosong. Okay. Apabila kita dalam situasi di mana nilai A dia bukan 1. Ini nilai A dia negatif 3. Okay. Kalau dia negatif 3, kita kena bahagi dengan negatif 3 kedua-dua belah. Sebab kita nak force dia jadi X kuasa 2. Kita tak mau X negatif 3 tu, tak mau. Kita nak buang. So, kita akan dapat negatif 3 bagi negatif 3 jadi X kuasa 2 lah. 6 bagi negatif 3 dia akan jadi negatif 2. Dan negatif 1 bahagi negatif 3 dia akan jadi tambah 1/3. Bersama dengan kosong. Negatif 2x Negatif 2x. Okay. Okay. Good. Negatif 2x tambah 1/3. Alright. So, kita dah tambah satu step daripada yang kita buat soalan A tadi. Okay, now. Kita nak buang 1/3 tu. Kita tolak 1/3 on both sides. Sekejap, 0.3 tak ada kan? Apa dia? 0.3 tak ada kan? Sebelah. Kosong bagi negatif 3 jadi berapa? Kosong lah. Jadi kosong. Okey, sekarang kita tolak 1/3 Okey, sebab kita nak buang tu. So dia jadi X kuasa 2 tolak 2X bersamaan dengan negatif 1/3. Okey, saya sengaja biarkan dia kosong kat sini. Sebab kita nak tambah satu value yang lain. Kita tambah apa dia? Kita guna formula yang kita baru devise tadi. Apa dia? B per 2 kuasa 2. Nilai B berapa? B adalah negatif 2, betul tak? Jadi kita tambah negatif 2 per 2 kuasa 2. Okey? Siapa negatif 2? Sebab B negatif 2. Okey. Okey, negatif 2 per 2 kuasa 2. Okey. Tapi sebelah sini pun kita kena tambah jugalah. Negatif 2 per 2 kuasa 2. Alright. Okay. Negatif 2 per 2 jadi negatif 1 kan. Negatif 1 kuasa 2 jadi 1. Alright. So, bermakna dia jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 bersama dengan negatif 1/3 tambah 1. Ataupun dia jadi 2/3. Alright. Okay. Kemudian kita factorizekan. Kita factorizekan dia akan jadi apa? X tolak 1 kuasa 2. Ni perfect square ni. Tahu tak macam mana kita dapat ni? Sebab 2 kali 1. Atas 2 kali 1. Kita boleh factorize cara biasa pun tak apalah. Buat macam ni. Okay, 1. Macam mana dapat? Masih 1 dengan 1 lah, kan? Tapi di sini tolak. Jadi mestilah tolak. Dua-dua pun tolak. So, yang ni tolak X, yang ni pun tolak X. Tolak X dan tolak X dia akan jadi tolak 2X. Betul tak? So, bersama dengan X tolak 1 darab X tolak 1. Ataupun X tolak 1 kuasa 2. Perfect square. X tolak 1 kuasa 2 kan. Ini perfect square. Perfect square. Jadi bersama dengan apa? Bersama dengan 2/3. Tambah tolak kan Belum lagi. Kita belum buat square root lagi. Lepas itu baru kita buat square root. Kita buat square root on both side.
So kita dapat X tolak 1 bersama dengan plus minus square root 2/3. Untuk selesaikannya, kita tambah 1 lah. So, belah kiri jadi X saja, belah kanan jadi 1 tambah tolak square root 2/3. Siap lah. Atau kita sebut X bersama dengan 1 tambah square root 2/3. Or X bersama dengan 1 tolak square root 2/3. Okay, Syafiq? Saya faham. Faham Okay. Remember formula ni lah. Remember formula tu penting tu untuk mencari nilai C dia. Alright, B/2 kuasa 2. Ada apa nak tanya kat situ? Tak ada. Tak ada Okay. Ini completing the square. Bagi betul-betul faham, nanti kita nak buat latihan. Next one, kita nak tengok quadratic formula. Ini dia quadratic formula. Pernah tengok kan quadratic formula ni? Nah, Pernah kan? Yang ini saya tak akan cerita macam mana nak derive formula dia sebab dia panjang lebar. Tak silap saya pernah buat video kot dalam macam mana nak derive ni. Saya pun tak pasti. Pernah tak saya buat video? Nanti saya semak balik. Kalau ada video saya akan kongsi dengan Syafiq lah. Tapi kalau ada video pun kemungkinan besar dalam bahasa Inggeris lah. Alright. So kita guna tu saja. Di mana nak dapat B, A dan C ni? Kita dapat dari sini lah. Kita ambil nilai A, B dan C tu. Alright. Kita tengok dia punya contoh. Ini straightforward saja. Straightforward saja. Guna saja formula tu. Okay, formula dia X bersama dengan negative B. Ini saya dah buat banyak kali dah sampai saya boleh ingat dia punya formula. Saya ni orang yang paling susah nak hafal formula. Tetapi disebab saya guna banyak kali, saya terpaksa ingat. Tak sengaja ingat. Tak sengaja ingat lah. Sebab saya memang, masalah saya menghafal. Apa benda pun susah nak hafal. Okay, solve the equation. 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 bersama kosong. Jadi kita tengok A berapa? A bersama dengan 2. B bersama apa? Negatif 2. Dan C bersama dengan negatif 3. Jadi kita plug in saja semua figure tu dalam formula tu. Jadi X adalah bersamaan dengan negatif B. Negatif B. B apa dia? Negatif 2 lah. Negatif 2. Tambah tolak. Tambah Punca kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. Tolak 4. Tolak 4. Darab A. 2. 2. Dan negatif 3. 4AC kan? Ha. Dibagikan 2A. 2 darab 2 lah. Okay? Okay. Jadi bersamaan berapa tu? Negatif 2 dengan negatif 2 jadi positif 2. Okay? Campur tolak. Okay. Dalam square root tu jadi apa? Negatif 2 kuasa 2 jadi 4. Tolak. Okay. Tolak 8. 24. 20. 8, 8, 3. 24 lah kan? Negatif 24 tapi dengan negatif 4 jadi tambah 24. Betul tak? Sekejap. Negatif 24. Tambah 24 ke? Tambah lah. Tambah sebab apa? Sebab kita ada negatif 4 kat sini, ada negatif 3. So, dua negatif tu darab jadi positif. Okay. Alright, jadi tambah 24. Tambah 24. Denominator lah, 2 darab 2 jadi 4 Okay, X bersamaan dengan 2 tambah tolak 24 tambah 4 jadi 28. Okay, kita boleh permudahkan bentuk dia. Dia jadi macam mana? 2 tambah tolak 24 ni kita boleh tulis dia sebagai 4 darab 28. Ini bukan 24, 28, sorry. 28 28, 24. Ialah 4 tambah 24 jadi 28. Oh, 28. So kita boleh tukarkan dia jadi 4 darab 7, betul tak? 4 darab 7 28 kan?
Square root of 4 berapa? Jadi 2. Ini tambah sama juga, tambah tolak 2 square root 7. Boleh ikut tu? Boleh. Sekarang kita boleh faktor keluarkan 2 tu. 1 tambah tolak square root 7. 72 pula. 7. per 4. Okay, boleh ikut lagi? Kenapa 1? Sebab saya faktor keluarkan 2. Oh. Saya faktor sebab dia ada faktor sembunyi kan, 2 dengan 2 kan. Jadi saya keluarkan 2 tu. Okay. So jadi 1 tambah tolak square root 7. Okay. Okay, sekarang 2 dengan 4 ni kita boleh mudahkannya. Sebab dia jadi 2 bagi 2 jadi 1, 4 bagi 2 jadi 2. So final answer dia X bersama dengan 1 tambah tolak square root 7 per 2. Ini dia jawapan dia. Ataupun kita kata macam inilah. X bersamaan 1 tambah square root 7 per 2. Or X bersama dengan 1 tolak square root 7 per 2. Okay? Okay, faham. Okay. Kalau kita kira, kita akan dapat X ni akan dapat negatif 0.823 or X bersama dengan 1.823. Tapi sebenarnya buat dapat mangga? Tak saya. Boleh lah buat macam ni. Tapi sebenarnya bentuk macam ni pun dah okey dah. Okey. Okay, boleh dapat markah dah. Hanya pastikan cara kerjanya semua betul. Okay. Dan apabila kita permudahkan pun mesti betul juga. Alright. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Okay, sekarang kita buat latihan. Okay, all the best. Okay, ni dia. Cuba Kalau sangkut tak mengapa, kita bincang. Ingat, kita nak buat completing the square. Ingat C bersama dengan B per 2 kuasa 2. Ingat lagi step dia Jawapan yang pertama, X sama dengan negatif 2 tambah 13 apa nama yang bahagi 13 square root 13 macam ni. Square root 13. Okay, tambah tolak tambah tolak. Okay. Buat B. Saya check sekejap Betul lah tu. Buat B ya. Itu jawapan dia. Syafiq saya tengok skema dalam buku teks dia cari dalam bentuk perpuluhan. So selesaikanlah. Risau juga kau nanti skema dia minta ni nombor perpuluhan. Okey. Negatif 2 tambah square root 13. 1.606. Ambil 3 decimal place tak apa dah. Negatif 2 tolak square root 13.
5606. Cikgu, B tak dapat lah. Saya tak tahu macam ni. Apa dia? B tak dapat? Okey, cuba tengok skrin saya tu. Saya tulis nilai C daripada dia. Negatif 3/2 kan? Negatif 3/2 kuasa 2 kan? Betul tak? So, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 3X tambah 9/4. Okey? Dengan 5 tambah 9/4. Okey. Persoalan ni macam mana kita nak faktorize yang belah kiri ni? Itu dia. Yang belah kanan ni, okey, 5 tambah 9/4 jadi berapa? 29/4. 5 tambah 9/4. 9/4. Sekejap. Ada pula dah. 29/4. Okey, good. 29/4. 29/4. Okey, nak factorize yang belah kiri ni sebenarnya tak susah. Okey. X, kemudian kita tengok nilai yang kita tulis sebentar tadi untuk C tu. Jadi itulah dianya, negatif 3/2. Itu dia nilai dia. Cantik. Itu mana hilang negatif 3? Okay, ingat tak ini daripada sini? Okay. B/2 kan? Jadi C bersama negatif 3/2 kuasa 2 kan? Dia punya roots dia negatif 3/2. Bukan roots lah. Mana 3/2 lah roots. Jadi kita letakkan dalam tu negatif 3/2. Inilah dia punya perfect square dia. Macam tu je. Cuba kita kembangkan. Kita dapat apa? X kuasa 2 tolak 2 tambah 2 sorry. Tambah 2 3/2. X tambah negatif 3/2 kuasa 2. Okey, 29/4 lah. Kalau kita kembangkan balik jadi X kuasa 2 tolak 3X tambah 9/4. Dapat balik. Jadi itu dia punya pemfaktoran dia. Okey tak, Syafiq? Terus pening sikit sebab saya pening sikit asal dia ada purple. Ada purple. Ya sebenarnya kita nak cari nilai ini je bila buat faktoran tu. Setakat sini sampai tak tadi, Syafiq? Sini sampai tak tadi? Sini sampai. Yang tak boleh buat kat sini kan? Perfect square tu tak arti kan? Jadi situlah saya bagi tahu. Perfect square dia, kita letak X, yang dalam kotak merah ni. Kita dapat mana? Kita ambil daripada nilai ini. Negatif 3/2 tu. Situ kita ambil. Letak saja nombor dia kat situ. Settle dah. Okey, Syafiq? Okey. Okey, dan selesaikan kesemua seterusnya. Saya delete balik ni. X sama dengan 3/2 tambah tolak square root 29/4. Okey, betul tu. Macam ni X bersama dengan 3/2 tambah tolak square root 29/4 kan? Cuba tengok ni, 4 tu kalau square root dia jadi 2 kan? 29/4. Yang 4 ni boleh jadi 2 kan? Sebenarnya dia bersamaan dengan
3 per 2 tambah tolak square root 29 per 2, betul tak? Kan? Okey. Jadi kita tulis jawapan dia sebagai macam ni tau, sebaik-baiknya. 3 tambah tolak square root 29 per 2 macam tu. Sebab dia sama bawah. Okey, sebab sama tau. Okey, kena cari dia punya absolute value terus lah. Guna calculator cari nilai dia, X dia. Sebab dalam buku teks dia tulis yang akhir value kan, elok buat sajalah. Tak rugi pun. Value. .193. Negative 1. 192. 193. Ni buat soalan C lah. Okey, buat C pula X sama dengan negatif 3 tambah tolak square root 18. Sekejap X sama dengan negatif 3 tambah Tambah tolak tolak square root 18. set Square root 18. 18. Ini boleh dipermudahkan lagi ni. Set 18 ni boleh dipermudahkan. Dan akhirnya cuba cari nilai dia terus tau. Guna calculator cari nilai dia terus Kalau rendahkan jadi square root 3. Tak, cuba tengok square root 18. Ini apa dia? Ini square root 9 darab 2, betul tak? So, sama dengan square root 9 darab dengan square root 2. Square root 9 berapa? 3. 3. Jadi macam ni lah. 3 square root 2. Okey, permudahkan dia. Negatif 3. Nak tulis macam mana? Negatif 3. Tambah tolak 3 square root 2. Betul ke? Dapat dah jawapan dia? Jawapannya X sama dengan 1.243 or X sama dengan negatif 7.243. Ya, betul. Kita teruskan buat soalan D pula.
X sama dengan 2.366 or X sama dengan 0.634. Okay, good. Betul tu. Alright. Soalan E dan F tu saya nak bagi Syafi buat homework lah. Okay. Okay, saya nak Syafi buat soalan nombor 2 pula. 2 ni guna quadratic equations. Quadratic formula, sorry. Quadratic formula ingat tak macam mana? Negatif B. Tak ingat. Guna formula tu. So the following question. Okay, give your answers in 3 decimal places. Sure. Dalam kurungan 4x kuasa 2 ke 4 kuasa 2x? Apa dia ni? Macam B kuasa 2 tu kan. Lepas tu saya gantikan dia dalam kurungan negatif 4x kuasa 2 ke ataupun negatif 4 kuasa 2x? Dalam kurungan yang B kuasa 2 tu ke? Saya nak masukkan negatif 4 kan. Negatif 4. X tu janganlah bubuh. Jangan ubah. Kalau yang depan tu yang negatif B tu kena buat X ke? Jangan bubuh X langsung. Jangan buat X langsung. X tak ada langsung. Sekarang kita ambil A, B dan C saja. A1, B negatif 4, C negatif 7. X tu jangan, X tu tak payah bubuh langsung. Okay. Okay. X sama dengan 5.317 or X sama dengan negatif 1.317. Okay, betul. Okay, teruskan soalan B.
Cikgu, apa A sama dengan 2? Soalan B kan? Ni 2 ni. Oh, bukan kena jadikan dia X kuasa 2. Kena bagi semua 2 kan? Itu completing the square. Oh, dia tak payah. Ini tak payah langsung. Oh, Tak perlu, tak okey. perlu. Sudah bagi dah. Nak buat pun boleh juga, tapi tak payah sebenarnya. Kalau buat bagi 2 pun boleh dapat jawapan yang sama juga. It doesn't really matter. Tapi tak payah pun. Bersama dengan 2. Bersama dengan 2. Bersama dengan negatif 1. X sama dengan 0.366 or X sama dengan negatif 1.366. Okay, good. Betul. Dua jawapan tu betul. Itu boleh kecilan ya, Apa dia? Yang soalan atas boleh kecilkan ya? Oh, yang expression yang atas tu. Ya, boleh kecilkan. Sebab square root of 12 kan? Square root of 12 ni 4 darab 3. Ikut saja step saya tu lah. Ini jawapan yang paling mudah. Nak salin Sekejap. Soalan yang lain tu buat homework lah. Sebab dah 10.30 lah. 10.30 lah? 10.30 lah. Oh, tak bahasan. Okay. Okay, soalan 1 tadi ada E dan F. Soalan 2 ada C, D, E dan F. Kemudian ada soalan nombor 3 dan 4 lah. 3 dan 4. So itu semua homework lah. Nanti kita sambung yang lagi lah. Yang lain pula. Okay? Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita bersurai? Tak ada juga. Alright, good. All the best. Assalamualaikum. Assalamualaikum.